Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa dalam pelajaran tarikh kelas 6. Pelajaran yang ketujuh, pegawai-pegawai dalam pemerintahan Khalifah Uthman radhiyallahu anhu. Isi kandungan pegawai tetap. 1. Pegawai-pegawai yang bertugas semasa Saidina Umar ditetapkan seperti biasa. Kedua, kemudian ada pertukaran beberapa pegawai yang tertentu seperti berikut. Abdullah bin Sa'ad mengambil tempat Amr bin Al-As bertugas di negeri Mesir. Abdullah bin Amir mengambil tempat Abi Musa al-Ash'ari di Kufah. Muawiyah bin Abu Sufyan, ketua pemerintah di Syam, merangkap panglima perang dan melantikkan Abdullah bin Abi Qais menjadi panglima angkatan laut. Jadi yang pertama menceritakan bahawa pegawai-pegawai di masa Saidina Umar menjadi khalifah ditetapkan. Bagaimana pegawai di masa pemerintahan Umar, bila Uthman menjadi khalifah maka ditetapkan seperti biasa. Siapa jadi pegawai, siapa jadi caunati di peringkat mana, di mana, maka masa Saidina Umar pun masih tetap seperti semasa pemerintahan Umar. Yang kedua, kemudian ada pertukaran sedikit sebanyak di masa pemerintahan Saidina Uthman bin Affan, iaitu di negeri Mesir ada tukar dari Amr bin Al-As menjadi Abdullah bin Sa'ad, dan di Kufah asalnya Abi Musa al-Ash'ari ganti dengan Abdullah bin Amir. Di Syam, panglima perang melantikkan Abdullah bin Abi Qais menjadi panglima angkatan laut. Yang ketiga, setelah keadaan dalam negeri dapat dipulih, maka Khalifah Uthman melantik panglima perang untuk menjaga keamanan negeri dan melancarkan pembukaan negeri baru. Jadi setelah keadaan di dalam negeri semasa pemerintahan Uthman bin Affan dipulih jadi baik, maka Uthman melantik panglima perang untuk menjaga keamanan negeri, panglima perang Madhab, dan melancarkan pembukaan negeri baru. Sebab semasa Saidina Umar ada membuka negeri-negeri dan masa Saidina Uthman pun ada pembukaan negeri baru juga. Pembukaan negeri-negeri baru. 1. Muawiyah bin Affan mulai menguruskan gerakan tenteranya hingga sampai Ma'mariyah, Antakiyah dan wilayah Armenia. 2. Beliau berazam pula untuk menjalankan serangannya di kawasan luar seperti Pulau Cyprus yang dikuasai oleh kerajaan Rom. Jadi pembukaan negeri baru iaitu di sebelah Eropah, Europe. Muawiyah bin Affan mula hantarkan tenteranya hingga sampai Ma'mariyah, Antakiyah dan Armenia. Kemudian dia juga berazam untuk menjalankan serangan itu di kawasan Pulau Cyprus, Cyprus, yang mana Cyprus di masa itu di bawah kerajaan Rom. Kejayaan yang terkemuka, kita tengok kejayaan semasa Saidina Uthman. 1. Menciptakan kapal perang pertama dalam Islam. Jadi semasa Saidina Uthman mengadakan kapal perang yang pertama. Sebelum ini belum lagi ada kapal perang. Kapal perang iaitu kapal laut untuk berperang. Jadi masa Saidina Uthman mula-mula ada kapal perang. Khalifah Uthman radhiyallahu anhu merasa perlu untuk melancarkan perjuangannya di seberang laut, di sebelah sana laut. Maka dengan persetujuan untuk menciptakan kapal perang bagi angkatan tentera laut terlatih yang diketuai oleh Abdullah bin Abi Qais. Jadi bila pembukaan negeri makin luas, makin jauh, maka Uthman bin Affan memikirkan bahawa kapal perang adalah salah satu perkara yang penting untuk angkatan tentera laut yang terlatih, yang sedia untuk memerangi. Apabila ada orang serang, maka boleh mengawal, boleh menjaga negeri-negeri Islam. Selanjutnya, 2. Pembukaan Afrika Utara. Maka pergilah kepada Afrika Utara. Pada tahun 26 Hijrah, Khalifah Uthman radhiyallahu anhu mengutuskan Abdullah bin Sa'ad, ketua tentera di Mesir, supaya beliau memimpin angkatan tentera menuju ke Afrika Utara untuk
menerapkannya. Maka pada tahun 26 Hijrah, Khalifah Utsman menghantarkan Abdullah bin Sa'ad, ketua tentera di Mesir, supaya memimpin angkatan tentera, memimpin tentera-tentera menuju ke Afrika Utara untuk pergi berdakwah, kemudian menjadikan negara-negara Islam di sana. Abdullah bin Sa'ad menjalankan perintah itu. Maka Abdullah bin Sa'ad pun patuhi perintah itu yang diperintah oleh Khalifah Utsman. Lalu beliau berangkat dengan tenteranya, tetapi keberangkatan itu diketahui oleh Raja Afrika Utara di bawah naungan kerajaan Rom. Jadi semasa itu Afrika Utara di bawah naungan kerajaan Rom. Bila tentera-tentera Islam di bawah kerajaan Utsman berangkat ke sana, raja mereka dah tahu. Dan rajanya bernama Jarjir, terbunuh. Akhirnya raja mereka itu pun terbunuh. Setelah itu rakyatnya meminta damai dengan jaminan membayar cukai. Jadi setelah rajanya terbunuh, maka rakyatnya pun minta damai. Kami tak mau berperang. Jadi tentera Islam pun okey, kami pun tak nak berperang. Yang kami mau iaitu kami menyebarkan agama. Jadi mereka minta nak membayar cukai, bayar pasi. 3. Pembukaan Andalus kalau sekarang di kawasan Spain. Selepas Afrika Utara dapat ditakluk oleh Khalifah Utsman radhiyallahu anhu, beliau memerintah Abdullah bin Nafi' untuk menakluki Andalus ataupun Spain. Bertujuan itu dilaksanakan oleh Abdullah, maka tertakluklah Andalus di bawah pemerintahan orang Islam pada tahun 20 Hijrah. Maka pada tahun 27 Hijrah, selepas orang Islam di bawah kerajaan Utsman boleh takluk Afrika Utara, Afrika Tawanon, maka Khalifah Utsman menghantar pula Abdullah bin Nafi' untuk menakluki Andalus ataupun Spain. Maka di sana pun berjayalah menakluki Andalus pada tahun 27 Hijrah. Dan salah satu kejayaan Saidina Utsman yang terkemuka iaitu yang keempat, penyusunan Al-Quran. Al-Quranul Karim sudah disusun pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan disimpan di dalam rumah Sayyidah Hafsah selepas Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa Utsman radhiyallahu anhu menjadi khalifah, Al-Quran disalinkan kepada beberapa naskah dan ditulis oleh para sahabat yang menghafaz Al-Quran, dipimpin oleh Zaid bin Thabit, penulis wahyu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salinan yang tertulis itu sebanyak 6 buah. 5 buah dihantarkan kepada negeri Islam yang baru dibuka, dikirim ke kota-kota besar Islam, dan sebuah lagi disimpan di Madinah. Jadi salah satu kejayaan semasa Saidina Utsman bin Affan iaitu menyusun Al-Quran menjadi sebuah. Jadi sebelum ini belum lagi jadi sebuah, tetapi menjadi lambar, keping. Semasa Saidina Abu Bakar As-Siddiq dah menyusun, tetapi belum lagi menjadi buah, menjadi buku, menjadi surat seperti hari ini. Tetapi masa Saidina Utsman bin Affan berjaya, dan bila dah berjaya membukukan menjadi surat, maka disalin dan hantar ke negeri-negeri Islam. Ada negeri Islam yang baru dibuka dan ke kota-kota besar supaya menjadi rujukan. Sebab di masa Utsman bin Affan dah banyak yang berkelahi, masing-masing berkelahi bahawa dia ialah yang paling betul. Jadi masa Saidina Utsman menyatukan semua dan untuk tidak berlaku fitnah. Maka Al-Quran yang kita baca sekarang itu adalah sama dengan Al-Quran yang tersimpan di Madinah, iaitu Al-Quran Mushaf Utsmani. Cuma Al-Quran di masa Saidina Utsman pada masa 1000 tahun lebih dahulu, ejaan dalam bahasa Arab belum lagi ada titik-titik, maka ditambah titik supaya lebih senang untuk kita membaca. Mana ba, mana ta, mana sa, mana ji, mana ha, mana kha. Kalau dulu sama, tak ada titik, tetapi sekarang dah ada titik dan ada baris-baris, ada fathah, kasrah, dhammah, fathatai, kasratai, dhammatai. Maka lebih senang lagi untuk kita membaca. Lebih-lebih lagi kita tak tahu bahasa Arab. Penghayatan Al-Quran mulai disusun sempurna pada masa Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Sebab itulah kita dipanggil Al-Quran Mushaf Utsmani. Dengan ini saya tidak melewatkan masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.